Oleh itu apabila kita belajar ilmu hakikat, ilmu syariat ni, insya-Allah lepas ni kalau kita baca kitab Hikam, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Kashful Asrar, Futuhul Ghaib, kitab-kitab berkait martabat 7, kita boleh faham dah sikit-sikit. Kita nampak dah Tuhan kitab ni nak cerita yang macam mana sebenarnya. Bila kita tak belajar, kita akan kata ni ajaran sesat. Dia kata Allah umpama laut. Dia cakap dah umpama untuk menghampirkan kepada faham, bukan dia kata betul-betul macam laut. Sebab laut macam kaca dengan gelas itu lah. Dia kata gelas dengan kaca ni sama. Asal-asal dia kaca. Bila dah ditempa, jadilah gelas, jadilah pinggan, jadilah mangkuk. Jadi orang yang tak belajar ilmu hakikat, ilmu syariat, dia kata tengok dia samakan Tuhan dengan makhluk. Gelas dengan kaca dia kata sama. Gelas mangkuk dengan kaca sama. Sebenarnya mana boleh sama, sebab gelas benda yang kita boleh nampak, boleh pegang, ada tempat. Pinggan mangkuk, kaca pun yang ada tempat. Memanglah dua-dua sama. Tapi kita dengan Allah dia tak ada tempat, dia tak terpengaruh dengan tempat, dia tak boleh dipegang, dia tak ada tepi, tak ada sempadan. Sedangkan makhluk ada sempadan, boleh dipegang, boleh dinampak. Jadi dia tak boleh sama. Boleh faham tak? Dia tak boleh sama. Bila kita ambil contoh untuk Allah, maksud dia bukan contoh yang sebenar, dia sekadar nak hampirkan kepada faham. Lagi satu yang kata dekat Allah dengan kita antara kita punya urat leher. Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Kalau orang tak belajar tu, dia kata Allah dekat dengan kita betul, macam duduk di dalam lah kata. Bukan yang di dalam, dekatnya Allah. Dekatnya Allah tu maksud dia meliputi segala sesuatu. Semua tak pernah terlepas daripada dia. Kita punya kulit pun tak terlepas daripada dia. Dia yang memerintah kulit kita. Kita punya daging pun dia yang perintah. Kita punya tulang pun dia perintah. Kita punya tulang sumsum dan dalam tu pun dia perintah. Jadi tu yang kata dekat. Dia lebih dekat daripada semua tu. Dia yang perintah kita ni sampai kepada roh tembus. Kira last kali tulang lah. Dalam tulang tu ada sumsum dia. Itulah bagi kita last. Kalau bagi Allah, lepas tulang sumsum tu roh pula. Sampai ke situ dia perintah. Jadi dia lebih dekat lagi daripada urat leher, daripada tulang, daripada semua. Dia lebih dekat lagi sebenarnya. Tu kalau orang-orang sufi tu dia kata tengok ke mana pun nampak Allah yang dahulunya. Dia tengok nampak dia ke mana pun dia nampak Allah yang dahulunya. Sebab Allah tu dia lebih dekat. Tapi bukan maksud Allah lebih dekat tu. Nanti Imam Ghazali ada bahagian. Dia cerita bahagian itiqadnya. Nanti kita akan masuk bahagian tauhid. Bahagian tauhid ni dia ada cerita itu yang pasal dekat tu. Kita cari sekejap. Kalau ada kita cerita. Kalau tak jumpa, kita tunggu masa dia nanti. Dan pada itu dia dekat sekali dengan segala yang mawujud dan maha dekat. Bukan sekadar dekat, maha dekat kepada hambanya, lebih dekat daripada urat leher hambanya itu sendiri. Mana huraian dia? Huraian dia tak jumpa lah. Dia ada huraian dia. Sungguh pun dia kata dekat, tapi tidaklah sama dekat antara makhluk dengan makhluk. Macam kita buku dengan meja ni, dia makhluk dengan makhluk, memanglah dekat. Sebab dua-dua kena tempat. Buku pun dipengaruh tempat, meja pun dipengaruh tempat, dekat. Tapi dekat Allah dengan kita ni dia tak sama macam ni. Sebab Allah tu dia tak terpengaruh dengan tempat. Tu Imam Ghazali nak cerita. InsyaAllah nanti masuk bahagian tauhid ni. Yang panjang tu lagi dia nampak tu sebab yang tengah mengajar dia ni kamu ni lagi satu bab salih dengan atas yang kita lagi power pada atas kalau lindung boleh nampak tembok orang yang kita lagi power yang lagi dalam lagi power. Contohnya macam sekarang kita tengok apa orang kita ada kuat dia nampak perempuan pada lagi tajam pada salih dengan atas yang mungkin ada lagi jumpa lah InsyaAllah sampai dapat. Sebab kamu lah pengajian kali yang saya dengar kepada kali. Kamu yang dikatakan tadi, kita punya mata hati tu dia lagi hebat daripada mata kita. Mata kita dia nampak sini je. Sebalik dinding tak nampak dah. Tapi mata hati kita ni kalau betul-betul bersih, kita gilap, dia nampak seluruh alam semesta. Bila orang Tok Guru cerita ni pasal Sidratul Muntaha langit ke-7, mata hati kita boleh nampak sebahagian di sana.
Bila kita ada Baitul Makmur di langit ke-7, kita sampai sana. Mata kita tak sampai, tapi mata hati kita sampai langit ke-7. Lagi hebat lagi daripada satelit yang Abang Musa sebut tu. InsyaAllah akan sampai bahagian itu. Yang keempat, apakah kelebihan belajar ilmu hakikat, ilmu syariat ni? Yang kita nampak jelas-jelas ialah hilangnya sifat-sifat mazmumah. As-sifatul mazmumah, iaitu sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Contoh dia yang hilang, sifat keakuan. Akulah yang bangunkan negara. Bila belajar ilmu hakikat, hilang terus. Allah yang punya kerja. Aku ni tempat laluan pekerjaan dia saja. Hilang rasa, ya apa hebatlah aku bangunkan negara ni. Akulah yang mengajar kitab Yahya ni. Bila ingat hakikat tadi, hilang. Allah yang sebenarnya yang bagi ilmu. Sebab kita dipilih duduk di depan ni je. Yang pilih pun Allah pilih. Yang gerak pun Allah yang gerakkan. Yang bagi fikiran pun Allah bagi fikiran. Kesimpulan dia semua kerja Allah. Kita tak ada apa-apa langsung. Dari situ hilang keakuan kita. Akulah yang bangunkan kampung ni. Ilmu hakikat kata semua kerja Allah. Hilang kita punya keakuan. Jadi sombong, bongkak tu dia hilang tu. Ujuk. Rasa-rasa akulah rajin sembahyang, rajin zikir, rajin berdakwah. Bila kita ingat balik dari segi hakikatnya semua kerja Allah. Yang bagi kita rajin sembahyang Allah. Yang bagi kita rajin berzikir Allah. Yang bagi kita ada ilmu berdakwah Allah. Allah punya kerja semua. Jadi kita tak ada apa-apa. Hilang kita punya ujub tu. Dengki pun hilang. Orang tu naik pangkat pula dah. Hari tu baru naik, dah naik pula lagi. Allah punya kerja. Hilang pun kita punya rasa dengki tadi. Dia pakai kereta baru pula dah. Kereta dah 3 biji, beli hak baru pula. Hilang dengki kita tadi. Isteri dah 3 nak kahwin pula lagi. Hilang kita punya tadi. Sebab kita tahu semua kerja Allah. Bila kita faham ilmu hakikat ni, dia punya riak pun hilang. Kalau tak hilang pun dia rendah lah. Rendah. Ujub pun hilang. Sombong pun hilang. Hilang belakang. Sebab kita tahu semua kerja Allah, bukan kerja kita. Yang kelima, bila kita dengar orang-orang sebut perkataan-perkataan yang pelik-pelik. Contohnya dia kata tengok berhala nampak Allah. Kita faham ni. Sebab kita dah belajar kan. Kita kena cek dulu, kadang-kadang dia tu tak sesat. Ada benda yang dia nak sampaikan. Ataupun dia kata yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Kalau kita tanya dia tak kata dia Tuhan, tapi dia cakap yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Sebab apa? Yang bagi dia sembahyang apa semua tu Allah. Kalau Allah tak pilih dia sembahyang, tak sembahyang. Yang kita duk mengaji semua ni Allah yang pilih dia. Jadi sebab tu dia kata yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Bahkan kalau orang tu dia mengaku, dia kata aku Allah pun, kita kena cek dulu. Kena semak, kena soal jawab dulu. Kadang-kadang dia sebut aku Allah, tapi betul ke kamu Allah yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi ni? Kita dah. Tapi aku Allah. Jadi nampak di situ dia ada benda dia nak sampai, bukan dia mengaku dia Tuhan. Jadi kalau kita dengar orang cakap pelik-pelik ni, kena cek dulu. Tak boleh terus kata, "Weh, dia mengaku Allah, ajaran sesat." Kadang-kadang dia sembang dalam segi tasawuf. Ada yang sesat, ada yang betul. Dan yang akhirnya, yang seronoknya kalau kita baca kitab lama-lama, kita dah boleh faham dah sekarang. InsyaAllah sikit-sikit boleh faham lah. Jadi kita nak ulang kaji pelajaran kuliah yang lepas. Perumpamaan manusia dengan buah-buahan. Manusia ni kadang-kadang kita boleh umpamakan macam buah-buah. Ada manusia yang jenis rambutan. Maksud dia elok di dalam, maka penampilan dia di luar pun elok. Dan kalau dalam dia tak elok ataupun belum cukup elok, penampilan luar dia pun tak elok. Contoh buah rambutan ni, kalau di dalam dia belum manis lagi, dia warna hijau. Bila di dalam dia dah nak manis dah, dia campur kuning. Bila di dalam dia betul-betul manis, dia warna merah. Bila di dalam dia tu dah nak masam, dah tak elok, dia dah merah dah, hitam-hitam dah. Jadi manusia ni ada yang jenis macam ni. Biasanya macam ni lah. Kalau di dalam dia tu elok, penampilan dia di luar tak elok. Biasanya macam tu. Kalau manusia tu hati dia di dalam tu tak elok, penampilan dia di luar pun tak elok. Biasanya macam tu.